حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يهده الله فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Yang dimuliakan sahibul fadilah, Tuan Imam, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para maulana, para asatizah yang dihormati saf pimpinan masjid Baitul Mawaddah, Baitul Mahabbah, yang dirahmati sidang jemaah sekalian, marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpahan rahmat, nikmat, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam semalam selesai malam ke-29, pada malam ni malam yang ke-30, maka pada malam esok sudah jadi terawih lagi lah. Kalau benda-benda kalau pun tak tahu. Sebab berita daripada sahabat-sahabat di Saudi Arabia, mereka melanjutkan puasa sebab tidak kelihatan anak bulan di sana. Walaupun kita serahkan kepada ahli-ahli falak di kalangan para ulama kita dalam menentukan berkaitan ru'yah dan hisab. Kita tak maulah jadi macam sebelum ni, dah lama dah tak jadi macam tu. Dia kalau lanjut okey lagi, kalau tiba-tiba raya tu pelik sikit. Saya zaman saya kecil-kecil tu pernah ada pengalaman tu. Dapat tengoklah macam mana arwah ibu dulu kelam kabut. Esok nak raya malam tu baru pergi lagi. Kelam kabut lah malam tu. Tapi tak berlaku, tak berlaku dah zaman-zaman tu lah. Sebab tidak boleh pendekatan ru'yah ataupun hisab. Kalaupun tidak kelihatan pada ru'yah, kita akan lihat kepada kalender hisab. Itu pendekatan yang diambil oleh ulama kita lah. Maka setelah selesai malam tadi, malam merupakan malam-malam yang ganjil, insyaAllah, maka teruskanlah amal ibadah kita sebagaimana biasa. Walaupun malam Lailatul Qadar sudah mungkin tidak sampai kepada kita lagi, insyaAllah kita akan bertemu pada Ramadan yang akan datang, insyaAllah. Tetapi teruskan amal ibadah kerana peluang meraih pahala daripada Allah masih terbuka luas kepada kita. Di antara tanda-tanda keimanan yang kuat kepada Allah ialah dengan meraihkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, meraihkan keampunan daripada Allah dengan memperbanyakkan taubat. Kerana rugi bagi orang yang masuk bulan Ramadan tapi dia tidak mendapat keampunan daripada Allah. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah menyebut dalam sebuah hadis, celakalah mereka yang telah datang Ramadan kepada diri mereka tetapi dia tidak menjadi penyebab untuk mereka mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruskan mencari maghfirah, keampunan daripada Allah. Moga-moga anda ini Ramadan terakhir kita, sekurang-kurangnya kita telah membawa bekal dan kita boleh bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa kita telah menghidupkan Ramadan yang datang kepada kita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi yang mulia ini kita menyambung perbahasan kitab Iqtirahatis Sa'ah
kitab yang bicarakan tentang hadis Al-Fitan berkaitan dengan hari-hari kiamat. Pada perbincangan yang lepas, kita telah berbincang sebahagian daripada tanda-tanda kecil hari kiamat, iaitu berkait rapat dengan perang yang berlaku di zaman baginda Nabi, yang berlaku di zaman para sahabat. Suatu perkara yang telah disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW, akan terjadinya satu peperangan di kalangan orang-orang yang beriman, yang satu pihak mengatakan mereka berada pada pihak yang betul, dan pihak yang di sana juga mengatakan mereka berada pada pihak yang betul. Maka berlakulah pertumpahan darah. Ini dikhususkan berlaku selepas sahaja kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW, zaman yang dilalui oleh Khulafa Ar-Rashidin. Di antara perang yang berlaku itu perang Jamal dan juga perang Siffin, yang mencantikkan kepada kita bahawa inilah darah-darah di dalam sirah, dalam sejarah, di mana orang Islam yang mengaku kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Perang ini dipelopori oleh golongan Khawarij, golongan pelampau. Apa dia Khawarij? Orang yang tidak boleh menerima pandangan daripada orang lain, dan dia merasakan pandangan dia yang paling betul. Ini bertitik tolak daripada pandangan ataupun ijtihad di dalam politik, di mana satu kumpulan mengatakan dialah yang paling terbaik, dan satu kumpulan lagi mengatakan pandangan mereka yang paling terbaik. Maka apabila hulu melampau di dalam perbincangan berkaitan dengan politik, dia membawa kepada api pembunuhan sesama sahabat. Maka dicatat dalam tinta sejarah di mana sahabat Nabi juga terlibat dalam peperangan tersebut. Untuk mengatakan siapa yang benar atau siapa yang salah, hanya Allah yang tahu. Kita tak boleh hukum, sebab kita tak berada pada zaman itu. Kita tidak berada pada kondisi politik ketika, khususnya pada zaman Sayyidina Uthman. Politik sudah goyah, di mana masyarakat Islam tidak lagi menghormati kepada Khulafa Ar-Rashidin. Maka di kalangan mereka nak mengangkat kepada pemerintah yang baru daripada Bani Umayyah. Ketika itu berlakulah bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat. Apa dia? Iaitu kerajaan monarki pertama dalam sejarah Islam oleh Muawiyah, bernisbahkan kepada keturunannya Bani Umayyah. Itulah bid'ah pertama. Sebab zaman Nabi tidak ada lagi pemerintahan Islam menggunakan sistem monarki di bawah pemerintahan Islam. Tak ada. Rasulullah sendiri menggunakan sistem syura dalam pentadbiran. Tetapi bila zaman Muawiyah, setelah berlaku pertelingkahan dengan Sayyidina Ali, maka dia telah membentuk sebuah kerajaan monarki yang baru. Hasilnya kita boleh pergi kepada Masjid Umayyah, berada di bumi Damaskus. Itu di antara tapak tinggalan kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan dia panjang, dia ada dua lah. Kalau sejarah dia ada satu kitab. Kalau saya mengajar silibus Azhar dulu, kita ada satu kitab. Kalau tuan-tuan mengaji sekolah agama, dia tahu kitab Tarikh Islam. Cerita tu tentang sejarah Bani Umayyah. Bani Umayyah ni berasal daripada dia naik, dia ada dua kerajaan. Mula-mula dia jatuh, lepas tu dia naik balik. Dia tak naik dekat bumi Arab, dia naik dekat Spain, dekat Spanyol, dekat Andalusia. Tapi di antara cerita kejatuhan negara Islam, bukan semua cerita tentang benda yang baik. Tak dapat dinafikan, terdapat khilaf yang dibuat oleh para khalifah. Apabila khalifah tidak lagi menjunjung Islam sebagai agama rasmi negara, maka ketika itu bermulalah era kejatuhan umat Islam. Sama berlaku zaman Bani Umayyah, Abbasiyah dan Turki Utsmaniyah pun berlaku. Turki Utsmaniyah jatuh sebab pengkhianatan daripada dalam, daripada para menteri dia sendiri. Sultan terakhir itu betul, cuma menteri di luar tu banyak yang korup.
Bahkan ada di antara mereka bersekongkol dengan Herzl, iaitu orang Yahudi yang membentuk kerajaan Israel. Itu asalnya lah. Jadi itu je. Islam ini patut ditolak daripada kesilapan khalifah dan juga pengkhianatan dari dalam. Ini sama juga berlaku di bumi Selangor dahulu. Abang kepada Raja Selangor yang pertama, Raja Haji Fisabilillah, kan? Ingat lagi waktu dia meninggal dunia, waktu itu dia tengah berperang, kan? Dia meninggal dalam keadaan memegang kitab Dalail Khairat di sebelah kanan dan Badik di sebelah kiri. Dia ada tulis satu warkah untuk anak-anak Selangor, untuk anak cucu yang dia tinggalkan. Di antara intipati warkah ini, dia menyatakan bahawa jatuhnya kerajaan Islam adalah kerana pengkhianatan daripada dalam. Musang betul apa? Bulu ayam. Tak ingat berbahasa tu. Itulah di antara warkah yang diberitahu oleh Raja Haji Fisabilillah, nak bagi tahu kepada kita bahawa bukan tok nenek moyang kita tak berjihad, mereka berjihad. Tetapi terdapat dari kalangan mereka yang berpaling daripada mempertahankan Islam dan juga melayu dalam diri mereka, hingga mereka menjadikan musuh sebagai sahabat-sahabat mereka. Banyaklah kalau nak buka sejarah hikam tanah Melayu ni, banyaklah cerita bila bergaduh dengan satu pembesar yang lain lebih layak dari pemerintah, maka dia tak puas hati, dia ambil British, minta tolong dengan British untuk jatuhkan pembesar lain supaya dia dapat jadi raja. Maka British jadi residen, maka dia hanya boleh mentadbir agama. Urusan-urusan negeri ditadbir oleh residen British. Itulah apabila meletakkan dirinya di hadapan berbanding meletakkan keutamaannya kepada rakyat. Itu berlaku. Banyaklah cerita berkaitan tanah Melayu ni begitu. Dia rotation berpusing. Tak kisahlah mana kerajaan, baik kerajaan negeri mana-mana lah, tak sebut nama lah. Tapi benda itu berlaku, di mana pengkhianatan itu datang daripada dalam, bukan daripada luar. Sama lah konteks Melaka sekalipun. Melaka itu sebuah kerajaan yang hebat juga di persada samudra, di Sumatera, terkenal di Semenanjung, tidak dapat dikalahkan. Tetapi Melaka jatuh, adakah sebab siapa? Melaka jatuh sebab daripada orang dalam sendiri. Di kalangan pembesar-pembesar sendiri, yang ketika itu kesilapan daripada seorang raja yang disebut sejarawan sebagai raja yang fasik. Dia sebut tu. Sebab apa? Dia bukan raja tak mengaji, dia mengaji ilmu agama, dia ada guru dia sendiri, ada ulama dia sendiri. Tapi apabila dia meletakkan hawa nafsu dia di hadapan, maka Allah jatuhkan kerajaan dia. Itu yang berlaku. Benarlah kata Sayyidina Umar Khattab, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripada Islam. Bila mencabut Islam pada jati diri, maka hilanglah kemuliaan. Itu berlaku. Jadi berbalik kepada kisah yang kita nak bincangkan pada hari ini, sudah selesai dah kita khatam pada tajuk yang lepas itu berkaitan dengan perang. Kita relatekan sekali dengan perang di tanah Melayu untuk kita mudah faham. Pada hari ini kita berbincang berkaitan dengan tanda-tanda kecil yang lain. Ada lebih kurang 6 ataupun 7 kita nak bincangkan pada hari ini. Yang pertama sekali, di antara tanda kecil itu bermegah-megah dengan masjid, berlumba-lumba membuat bangunan. Akan banyak berlakunya gempa bumi, akan banyak berlakunya pembunuhan, akan banyak terjadinya zina, dan ramai di kalangan orang yang meminum arak, dan wanita yang memakai pakaian seumpama berbogel, dan wanita yang menjadi pegawai. Ini istilah lama. Kalau hadis yang disebut wanita yang menjadi pegawai, ataupun istilah yang sesuai ini zaman Nabi tak berlaku, tapi zaman ini ada, disebut sebagai perkahwinan misya. Pernah dengar tak? Kalau tak ada dengar, nikah ada dua, yang bid'ah tu ada dua. Nikah mut'ah dan juga nikah misya. Nikah mut'ah memang haram lah, sebab nikah kontrak. Betul tak? Saya nikah dengan perempuan ini, kontrak saya selama 3 tahun. Islam menolak bentuk pernikahan ini. Hukumnya adalah haram.
Kerana konteks dalam perkahwinan munakahat dalam Islam, andai terdapat pihak yang terzalimi, maka perkahwinan itu telah menjadi haram. Dalam perkahwinan tidak ada seseorang yang boleh menzalimi orang lain. Menjaga hak-hak wanita. Juga di sana terdapat hak-hak suami dan juga hak-hak ayah-ayah juga dijaga di bawah munakahat Islam. Itu bab panjanglah, nak cerita bab fiqh itu banyak. Kita cuba uraikan yang mana mudah kepada kita. Yang kedua disebut sebagai nikah misyar. Nikah misyar ni zaman Nabi tak pernah berlaku. Dan seingat saya, topik pasal nikah misyar ni dia famous tahun 2000 dulu. Lama dah, di tahun 2022, dah 20 tahun dah cerita ni. Pernah dengar? Ayah-ayah sekalian, nikah misyar. Tak pernah dengar? Nikah misyar ni ialah suami berkahwin dengan isteri supaya dia ditanggung oleh isteri. Faham? Itulah namanya nikah misyar. Dulu famous tajuk ni sebab dulu ada satu site dekat Google, lelaki perempuan boleh daftar dari grup tersebut. Grup itu memudahkan bagi perempuan yang anda tulah, bukan saya nak sebut ini, bukan perempuan yang maaf dia kahwin agak lewat, maka lelaki yang dalam tu toksik. Perempuan dah sana, lelaki dalam tu toksik. Jenis yang menganggur, tak nak bekerja. Kalau kau nak ada suami, kau kahwin dengan aku, tapi makan pakai aku semua kau tanggung. Oh sedap je tu. Dia dah kerja kita, duduk rumah mengangkang tertidur. Itulah disebut sebagai nikah misyar. Ia berkahwin supaya ia ditanggung oleh isteri. Isteri pula gaji mahal, doktor, apa lagi, magistrat, gaji mahal. Tapi sebabkan si perempuan ni nak ada anak dan ada tuntutan hawa nafsu, tuntutan nafsu, tuntutan syahwat, maka dia berkahwin dengan itu. Dia mana dapat syahwat lah, tapi setakat itu sahaja. Dia hanya mendapat seorang anjing, saya sebut seorang anjing, seorang anjing yang diberikan makan, tapi dia tak dapat seorang suami kerana dia tidak memberikan hak kepada isteri. Kalau nafkah pun dia tak bagi, tak payah cerita bab pendidikan, langsung tak dapat. Benda yang berkaitan fardu ain dengan diri dia pun dia tak boleh selesaikan. Macam mana dia nak bawa masyarakat ataupun isteri dia tu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini berlaku. Kita akan bincang selepas ni di segi hukum, beberapa pandangan daripada alim ulama. Yang pertama sekali kita nak melihat topik yang pertama. Kata pengarang, pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat 3 buah masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjid di Quba. Pakar agama sentiasa berkembang dan bilangan masjid semakin bertambah sehingga tidak dapat dihitung dengan jari. Di samping itu, masjid pada zaman Nabi dindingnya terbuat daripada tanah liat dan tiangnya daripada batang kurma, lantainya daripada batu kecil dan tanah, dan seterusnya. Masjid itu ketika itu tidak pernah terlintas dalam fikiran seseorang untuk bermegah dan berbangga dengan kerananya. Masjid zaman baginda Nabi, iaitu masjid pertama, iaitu Masjid Quba. Jalan cantik lah. Masjid Quba waktu awal pembinaannya, para sahabat bergotong royong membina masjid itu menggunakan batang-batang kurma dan dilumurkan dengan tanah liat, dan atapnya diambil daripada pelepah-pelepah pokok kurma, kan? Pelepah-pelepah pokok kurma dia letak dan dia ratakan dengan tanah. Dia letak dan dia ratakan dengan tanah. Itu nak menunjukkan kepada kita sunnah baginda Nabi dalam membina masjid yang pertama. Sebab itu terdapat satu hadis yang masyhur berkaitan dengan membersihkan tempat terkena najis. Satu hari seorang Arab Badui masuk masjid. Dia kencing dalam masjid. Dia banjur lah. Dia banjur kencing. Bila sahabat Nabi nampak dia kencing, apa dia buat? Dia kejar Badui ni. Oi, dia kencing oi. Macam budak gitu kan, nak bagi bahan dia kan. Udah ambil dia kencing, masalah lagi kan.
dia kejar. Apa jadi? Tak sempat nak tutup, keluar dia. Tak sempat nak tutup, wah, terpancur lah, terpancur. Pancang kata, terpancur kata. Maka Nabi kata jangan bagi berhenti, dia kata. Nabi suruh berhenti. Maka Nabi datang kepada dia, wahai fulan, kenapa kamu kencing dalam masjid? Kan tak elok kencing dalam masjid. Dia kata apa? Ya ke Rasulullah, aku tak tahu tak elok kencing dalam masjid. Baru dia faham. Jadi kita kena faham konteks kenapa Arab Badui macam tu. Arab Badui ni Arab kampung, bukan Arab orang kampung macam kita. Kita hari ni orang kampung kita ni mengaji fardu ain, tapi ada orang dah sekali pun dia faham hukum fiqh. Tapi zaman Rasulullah, Arab Badui ni Arab kampung, dia tidak ada sens tentang benda tu boleh ataupun tak boleh. Dia kurang pendidikan, kurang pengetahuan. Dia tak tahu boleh ke tidak kencing dalam masjid. Dan kita kena faham, masjid zaman Nabi tak sama macam masjid zaman kita. Masjid zaman kita batu bawah dia, simen, atas dia ada kapet. Tak logiklah kita akan kencing dekat kapet. Tapi zaman itu lantai masjid ialah daripada tanah. Kalau bahasa mudah orang kampung, kencing je lah, nanti air itu masuk dalam tanah tu lah. Itu pandangan Arab Badui. Tapi rupanya benda itu salah. Masjid rumah Allah SWT, tak boleh kencing dalam masjid. Maka Rasulullah nak bagi tahu, jangan kita menghukum semua orang tahu macam mana kita tahu. Letakkanlah husnuzan di hadapan kita. Tapi kita, masalah kita itulah, hawa nafsu datang ke depan dulu, marah dia datang, otaknya kemudian baru berfikir. Rupanya itu Rasulullah nak bagi tahu. Yang kedua, hadis itu nak bagi tahu kepada kita bagaimana nak mencuci najis yang mutawassitah. Apa kaedahnya? Dalam konteks masjid zaman Nabi, bawah dia tanah, maka cukup sekadar ambil satu air, halalkan kepada air kecil tersebut, dan hilang bau, warna dan juga rasa. Tadi mutawassitah kan, hilang begitu. Itu zaman Nabi. Zaman kita boleh tak buat macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Susahlah. Jadi kawasan yang terkena najis itu, halalkan air juga, basuh, biar air itu mengalir keluar hingga hilang bau, warna dan juga rasa. Gitulah. Jadi itulah di antara hikmah bagi Nabi Muhammad SAW. Apabila dibandingkan masjid tersebut dengan masjid-masjid kita ini, maka warna, seni bina, hiasannya menakjubkan orang yang memandang sehingga manusia bermegah-megah dengannya. Ketika itu nyatalah bagi kita sejauh mana kemukjizatan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya Anas bin Malik, kata baginda Nabi, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Tidak akan berlakunya kiamat sehingga manusia bermegah-megah dengan masjid-masjidnya. Hadis ini nak menunjukkan kepada kita manusia akan bermegah dalam pembinaannya, yaitu berbangga tentang masjidnya yang besar, kecantikan seni bina masjid, kemegahan orang-orang yang berlaku dalam masjid, hingga mendatangkan sifat sum'ah, suka didengari akan tentang pujian ke atas dirinya. Maka seorang ulama bernama Ibn Ruslan mengatakan hadis ini merupakan mukjizat yang zahir apa yang dikhabarkan oleh baginda Nabi. Zaman Nabi benda ini tak berlaku. Zaman Nabi masjid dibuat daripada batang-batang pokok tamar. Tetapi zaman ini berlaku apabila berlalunya zaman Khulafaur Rasyidin. Oleh kerana itu berlakulah bid'ah di zaman sahabat, di zaman Muawiyah. Dia membina sebuah masjid yang besar, Masjid Umawi, Masjid Umawi, dan dia masjid yang hebat pada zaman tersebut. Ada di kalangan sahabat yang tidak bersetuju, dan
dan ada juga di kalangan sahabat yang menerima keadaan tersebut. Maka isu berkaitan seni bina, kecantikan masjid ini isu khilafiyah. Khilaf. Ulama sendiri berkhilaf sama ada dengan seni bina masjid itu sesuai atau tidak. Maka terdapat pandangan yang berbeza daripada ulama. Ada ulama yang mengharamkan perkara itu kerana dia merupakan satu perkara yang dilarang di dalam agama. Juga terdapat ada hadis baginda Nabi berkaitan dengan hal ini. Juga terdapat ulama yang membenarkan benda itu. Kerana apa? Kita perlu lihat konteks masjid itu dekat mana. Kalau masjid itu duduk dekat satu kampung, maka sekadar masjid Korea itu boleh muat lebih kurang 500 orang sudah cukup. Tapi kalau masjid itu duduk dekat kampung, Korea dia 300 orang, kapasiti masjid 1000 orang, itu namanya membazir. Maka perlu dilihat kepada keadaan masjid. Sebab itu ulama berbeza pandangan berkaitan dengan isu seni bina. Selagi mana dia memberi manfaat kepada umat, tak ada masalah. Cuma dalam hadis ini yang menjadi haram kepada kita berkaitan dengan institusi masjid ini ialah apabila masjid itu dibina bukan di atas jalan takwa. Masjid itu dibina ialah atas dasar untuk mengangkat satu pemimpin lain, bertujuan untuk dipandang orang, dipandang mulia oleh orang. Maka disitulah perkara yang diharamkan oleh para alim ulama. Jelas kan? Jangan pula kita hukum setengah masjid macam Masjid Putra. Masjid Putra sesuai dengan keadaan ini sebagai pusat pentadbiran. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Banyak aktiviti dibuat di sana. Maka nak tahu masjid itu masjid daripada kerangka yang dibina oleh Islam ataupun tidak dibina oleh Islam, kita lihat kepada fungsi masjid. Sama ada dia diimarahkan ataupun tidak. Itu. Kalau dia diimarahkan dengan baik, tak ada masalah. Tapi kalau masjid itu hanya gah pada nama, tapi orang tak boleh sembahyang, macam dekat satu tempat lah, dekat negeri timur Malaysia ni, buat masjid gah Taman Islam lah, taman mana tak boleh sebut, mana marah gitu. Namanya hebat. Nama hebat. Tapi tak boleh sembahyang kat situ. Hanya tempat boleh sembahyang, ada satu sudut saja disediakan, nak solat boleh solat. Tapi bab imarah tak imarah. Maka di sinilah letak pembaziran. Islam datang bukan untuk menunjukkan seni bina, bukan. Islam datang untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat. Kalau nak cerita bab seni bina Rom dulu buat lama di Islam lagi dah. Seni bina Rom, di metropolis, di mereka tu, di Colosseum tu, bila orang bercakap dekat bawah, orang dengar sampai atas. Dah buat Rom dah buat lama dah. Kalau Islam datang sebab seni bina, Rom dah datang dulu dah. Maka tak ada beza kita dengan orang kafir. Beza kita dengan orang kafir, Islam datang menjernihkan kefahaman masyarakat. Ada seni bina Islam, kemudian daripada itu tak ada masalah, kita raihkan. Tetapi itu bukan keutamaan. Sebab itu ulama menegur beberapa manusia-manusia, terutama mereka yang menjadi AJK awal lah, AJK awal dalam pembinaan masjid kan. Kita nak bina masjid, kita biasa ada jawatan kuasa pelaksana dahulu. Kita lantik sebelum kita buat meeting besar-besar, meeting mesyuarat agung tu. Wah, ini pelaksanaan, kadang-kadang kita dah siap kerangka semua nak buat gini. Bila sampai kepada alim ulama, maka dia akan tengok keadaan tu sesuai atau tidak. Dan ini juga masalah yang berlaku di negara kita, tuan-tuan. Ni isu di jawatan agama lah. Kadang-kadang AJK pelaksana ni, dia dah buat draft, tapi dia dah buat dulu pembinaan. Bila sampai dekat jawatan agama kata tak sesuai ni. Tak sesuai. Sebab tak tally
jumlah ahli Korea. Tapi masjid besar, juta-juta. Maka jawatan kata, kami tidak akan tanggung apa-apa pun daripada masjid ini. Maka jika kamu carilah dana, kutiplah dana, hampir seluruh negara, seluruh negara dana, cukuplah dana dia, dan dia boleh bina masjid. Jaiz biasa dia tidak mempersulit kan. Nak bina masjid silakan, tidak ada masalah. Cuma masalahnya bila awal draft tu dibawakan kepada Jabatan Agama, Jabatan Agama bagi tahu masjid ini tak sesuai. Antaranya ahli Korea. Yang kedua, keadaan masjid itu duduk di kawasan mana tak sesuai, jauh daripada masyarakat tak sesuai. Maka di situ Jabatan Agama tidak memberikan dana, itu saja. Tapi urusan pendaftaran masih boleh dibuat. Urusan berkaitan dengan imarah tak imarah itu terletak pada masjid, pada pandai hapus. Itu isu yang banyak berlaku lah dalam negara kita. Tiba isu timbul apabila masyarakat bertanya, Jabatan Agama tak bagi duit ke? Ini isu dia ada tadi. Jadi yang kena ambil faedah apa dia? Jabatan Agama. Jabatan Agama pula bawa mai seperti zakat. Kalau bayar zakat banyak-banyak, takkan tak boleh buat masjid? Itu isu dia. Orang nampak isu tu. Sebenarnya ada isu dalaman lain yang tidak diberitahu oleh masyarakat. Bukan Jabatan Agama tak nak bagi, nak tuan-tuan. Jabatan Agama ada peruntukan untuk masjid. Nak minum air, tak ada masalah. Kita ada semua agen duit. Jabatan Agama boleh semua. Bahkan ada masjid yang berjabatan agama yang support 100% ada. Ada tu 70% pun ada. Cuma masalahnya berlaku apabila pelaksanaan awal tidak ikut standard yang Jabatan Agama nak. Itu jadi isu. Dia faham kan? Aku nak cakap benda ni buat masyarakat tak faham. Biasa yang kena-kena ni orang jabatan tak kena. Bukan nak backup jabatan, tidak. Benda betul kita kata betul. Kalau benda tu tak dapat dana, mesti ada sama dia orang. Tapi tak diberitahulah kepada masyarakat. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kata beliau, banyak kebaikan pada masa ini yang merupakan kemungkaran pada zaman sahabat. Termasuk tipu daya. Kebaikan pada zaman kita adalah menghias masjid dan melapiskannya, menghabiskan harta yang banyak untuk membangunkan dan mengukir di langit-langit di dalamnya, melampau dalam sudut hiasan yang tidak patut untuk menjadikan kemegahan dalam diri mereka. Yang pertama, kata Imam Ghazali, jika mereka bermegah-megah dan membangun menghiasi masjid sementara tidak mempedulikan orang-orang yang lapar daripada kalangan mereka, dengan demikian seharusnya mereka lebih wajib bantu saudaranya daripada membina-bina bangunan-bangunan yang tinggi di kawasan masjid. Ini teguran daripada Imam Ghazali terhadap mereka yang terlibat dalam pembinaan masjid. Maafkan, kadang bina masjid sampai ubah harga ribu-ribu, sedangkan masyarakat tidak perlu kepadanya. Sedangkan di sekelilingnya masih ada asnaf fakir miskin yang memerlukan duit untuk makan. Maka lebih aula keutamaan untuk memberi makan kepada anak asnaf daripada membina kubah masjid. Ini teguran daripada Imam Ghazali. Kita dengar. Yang kedua, dari Imam Ghazali, apabila mereka melalaikan orang yang solat daripada tujuan solat mereka sebab terganggu oleh hiasan. Ini melampau sangat buat hiasan. Ukir macam-macam kiri kanan masjid, nak solat boleh tak khusyuk. Imam tengah baca surah As-Sajadah, kita duduk baca surah Al-Kahfi dekat tiang-tiang masjid. Banyak berlaku tak? Banyak berlaku. Tak kena tempat. Dia cerita buat gangguan dalam solat ni. Orang yang memakai pakaian ada ukiran di belakang saja, hukumnya telah makruh. Apatah lagi buat ukiran macam-macam dalam masjid dan buatkan orang rasa tidak senang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang terlibat dalam pelaksanaan masjid, bukan nak buat masjid baru boleh masjid kuasa ni kan, nak buat besar sikit, nak lawan Masjid Putra kan, buat ambil hiasan luar-luar negara, tak ada masalah, boleh kalau itu diniat pada kesenian Islam, tetapi jangan melampau. Jangan melampau. Kita berhati-hatilah dari sudut itu.
pandangan daripada ulama Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, mazhab Syafi'i, di dalam kitab I'anatul Talibin mengatakan, dan termasuk bid'ah yang makruh di antaranya ialah seperti ukiran hiasan pada masjid. Kalian akan mengukir ataupun menghiasi masjid yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani pada rumah ibadat mereka. Larangan Syafi'i menyerupai rumah ibadat orang bukan Islam. Kan kalau kita pergi gereja kan banyak hiasan. Kalau gereja Katolik tu dengan patung, kalau gereja Protestan tu sedikit kuranglah pada hiasan. Tak ada patung, tetapi dia ada tiang-tiang salib. Itu bezalah Katolik dengan Protestan. Dia banyak hiasi rumah-rumah mereka, rumah ibadat mereka. Jadi kita agak dilarang supaya tidak melakukan perkara itu. Cukup sekadar bersederhana. Kalau nak cantik sekalipun, cantikkanlah pada luaran sahaja. Dalaman itu jangan melampau. Hias benda bukan-bukan. Terlalu banyak sangat kaligrafi sampai orang pun tak tahu ni masjid ke dia ni, banyak tulisan. Jangan perkara itu hukumnya apa dia? Makruh. Yang pertama, kata ulama, ianya membawa kepada pembaziran, ianya membawa kepada kemegahan yang menyebabkan datang penyakit sum'ah. Dan yang ketiga, tujuan utama terbinanya masjid adalah kerana untuk memberikan aktiviti pengimarahan kepada masyarakat. Dan yang keempat, Islam menganjurkan kepada kita, tujuan adanya masjid itu adalah untuk rakyat ataupun masyarakat mendapat manfaat daripadanya. Juga terdapat di kalangan pendapat ulama-ulama mutaakhirin, sebahagian daripada ulama kita yang terkini mengatakan teguran. Ulama mengatakan kebanyakan masjid pada hari ini mengenyangkan perut orang yang berada di masjid, sedangkan ahli Korea yang lain tidak datang ke masjid kerana keuzuran, mereka tidak mendapat manfaat daripadanya. Jadi kita ambil teguran ini. Kalau kita tak buat, kita tak payah terasa. Kalau kita tak buat, tak payah terasa. Jadi yang terasa ni dia buatlah. Jadi kita ambil manfaat tu. Kalau masih tidak diberikan hak kepada ahli Korea yang fakir miskin asal, berikanlah hak kepada mereka. Dan masyarakat pun jangan letakkan semua benda atas tengkuk AJK kan. Kita kenal ahli Korea kita kan, dia saudara mara kita. Beritahulah kepada pengerusi, pada AJK. AJK akan sumbangkan dana. Setahu saya kat Selangor ni memang tiap kali nak raya, memang kita akan bagi bantuan kepada fakir miskin, betul tak? Kita kumpulkan duit, kita kumpulkan dana, serangan nama semua, kita bagi. Bahkan saya mengajar di sekolah sekalipun, JAIS bagi dana kepada sekolah. Tiap kali nak raya, nak raya kan. Seminggu sebelum nak raya, JAIS suruh kami hantar maklumat pelajar anak yatim. Kami kena wajib hantar, dan JAIS akan tengok berapa ramai, dan JAIS akan bagi peruntukan, dan sekolah wajib deliver kepada anak-anak yatim berserta bukti. Maksudnya apa dia? Bab urusan duit kita zakat sekali pun dia telah selesai. Cuma masalah kita, kadang-kadang kita yang tidak bagi tahu keadaan rakyat ataupun masyarakat. Yang seterusnya ialah perkara yang berkaitan dengan berlumba-lumba dalam membina bangunan yang tinggi. Kata bagi Nabi Muhammad SAW, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah manusia itu berlumba-lumba dalam membina bangunan. Dan sesungguhnya daripada tanda kiamat itu, kamu melihat pengembala kambing menjadi pemimpin, dan melihat pengembala ternak yang telanjang kaki dan dada serta kelaparan akan berlumba-lumba dalam membina kemewahan bangunan, dan orang gaji akan melahirkan anak tuanya sendiri. Itu keadaan pada hari kiamat nanti. Antaranya manusia berlumba-lumba dalam membina bangunan. Satu perkara yang tak berlaku zaman baginda Nabi, dahulu orang Arab dikenal sebagai orang yang mundur. Bahkan orang Yahudi sendiri pun tak nak berkawan dengan orang Arab.
Tapi hari ini dah terbalik. Israel nak berkawan dengan orang. Sedangkan untuk nenek moyang dia dulu pandang orang Arab ni seumpama binatang tepi jalan. Bagi dia orang Arab ni orang yang tidak ada tamadun. Tetapi Islam datang merubah keadaan orang Arab. Dan rezeki kepada bumi Arab apabila di laut-laut mereka rupanya ada sumber petroleum yang besar. Maka naiklah kerajaan-kerajaan kecil, kerajaan Qatar, kerajaan Kuwait, Saudi Arabia, yang dahulu dikenal sebagai padang jarak, padang terukur, tak ada pandang. Tapi bila rezeki melimpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang Arab nak dilihat lebih baik daripada orang, maka dia membina bangunan-bangunan yang tinggi, menunjukkan kemegahan pada mereka. Sifat bermegah ini bukan berlaku zaman Arab, dah berlaku zaman umat-umat yang terdahulu lagi. Kaum Samud dan kaum Ad sebenarnya lebih hebat daripada kita. Mereka tak bina bangunan tinggi, tapi mereka membina gunung menjadi rumah tempat tinggal. Ini dahsyat teman. Tuan-tuan pergi dekat tempat kaum Ad, kaum Samud, tuan-tuan tengok tinggi bawah. Tinggi-tinggi gunung di pahat tu. Hebatnya seni bina mereka. Tetapi kerana mereka berbangga dengan apa yang mereka buat, maka Allah datangkan ujian kepada mereka, dan kita dapat lihat tinggalan tempat azab. Apabila kita sampai, kalau kita di rezeki di tempat-tempat macam ni, apa surah Nabi kata? Dua benda. Bila sampai di tempat yang azab, bawalah kain, letak di atas kepala. Satu. Yang kedua, jangan berlama-lama di tempat azab. Datang sekejap, balik terus. Datang sebab nak tengok saja, tu balik. Jangan doa ambil gambar. Makan stik di tempat azab tu, dekat kawasan tu, jangan. Kerana tempat yang diturunkan azab, maka tempat itu mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud tempat laknat? Siapa yang datang di situ tidak mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keberkatan tak ada kat tempat itu. Mungkin juga ada penyakit yang sedang menular di kawasan itu. Mungkin kerana dia adalah tempat azab. Ni kalau siapa ada kesempatan nanti pergi tempat-tempat macam tu, ikut sunnah Nabi aja, tutup kepala dan jangan berlama-lama di kawasan tersebut. Maka ulama mengatakan, dengan perkembangan teknologi dan peralatan yang berkuasa tinggi, manusia pada zaman ini mampu bersaing dan meninggikan bangunan. Sekalipun ini tidak termasuk di dalam pembangunan yang dimonopoli oleh Fir'aun dan Raja-Raja Kaisar, maka yang demikian terbuktilah kebenaran sabda bagi Nabi, tidak akan terjadi kiamat sehinggalah manusia berlumba-lumba dalam membuat pencakar langit. Ini keadaannya di akhir zaman, di mana orang-orang Arab yang dahulu dipandang hina, dipandang mulia pada hari ini, dan mereka membina bangunan tinggi untuk menunjukkan kemegahan dalam diri mereka, dan dia mendatangkan penyakit riak dan sum'ah. Nak orang puji, riak, nak perbuatannya tu nak orang pandang, sum'ah, nak orang puji dia. Ini jangan. Tapi ini hal-hal berkaitan dengan pemerintah ni kita serahkan kepada alim ulama dalam menilai. Banyak juga yang berlaku, antaranya gempa bumi, berlaku pembunuhan. Isu berkaitan dengan pembunuhan ini memang berlaku di setiap zaman. Di awal perang yang pertama lagi, tahun 1940 lagi, bermulanya perang ketika itu, maka pembunuhan banyak berlaku. Dan yang lebih menyedihkan, apabila pembunuhan itu ialah datang daripada saudara kita yang seagama. Apa hukum bagi mereka yang membunuh saudaranya sendiri, orang Islam sendiri? Kata bagi Nabi, diharamkannya untuk mencium bau syurga. Sebab itu kita ada dalam berkaitan dengan hukum jinayat, dari kisos, bunuh balas. Tapi hari ini benda itu tidak dibenarkanlah, kisos masih belum diimplementkan.
Seterusnya banyak berlaku zina dan banyak terjadinya minum arak. Yang saya nak sentuh pada yang terakhir ni, lebih kurang 5 minit lagi ni, ialah berkaitan dengan pernikahan misyar. Di antara perkara buruk yang tidak diambil perhatian oleh kaum lelaki pada hari ini ialah menjadikan isteri mereka sekutu dalam perniagaan mereka. Dan dalam banyak keadaan yang menjauhkan wanita daripada rumah dan anak-anak seperti menjadi pegawai dan sebagainya. Maka tujuan pertama lelaki ialah memperbaiki kedudukan materialnya dengan membutakan kedua mata isterinya. Adakah dia bercampur aduk dengan kaum lelaki ataupun musafir tanpa izin? Sepatutnya orang lelaki menjadi pelindung kepada orang perempuan. Dia yang memberikan nafkah kepada isteri. Tetapi dari sudut hukum fiqh, kalau isteri itu redha, keadaan itu tidak ada masalah. Dia redha untuk membantu. Jadi masalah hari ini, lelaki langsung tak nak ambil tanggungjawab. Dia letak tanggungjawab cari rezeki ini kepada isteri. Maka timbullah satu istilah baru namanya nikah misyar. Nikah misyar hukumnya tak sama dengan nikah mut'ah, walaupun dengar lebih kurang sama. Nikah mut'ah, nikah kontrak. Nikah ini ialah haram. Diperhatikan sebahagian daripada ulama beraliran Syiah. Haram hukumnya. Ya, nikah misyar, nikah yang tidak dihukumkan haram. Dia tak haram. Nikah misyar ni tak haram. Nikah misyar ni halal. Ulama tidak mengharamkan dia. Cuma masalah pernikah ini kita kena lihat. Beberapa pandangan daripada ulama, antaranya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia mengatakan perkahwinan misyar adalah perkahwinan di mana seorang wanita tidak mendapatkan sebahagian daripada haknya. Perkahwinan ini walaupun tidak menyampaikan hasrat dan maksud perkahwinan, namun perkahwinan ini harus tetapi makruh dan tidak sepatutnya diamalkan. Dan berkata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, untuk di antara untuk merealisasikan tujuan pernikahan, dia ada lebih kurang 5. Yang pertama, untuk menambah keturunan, untuk mendatangkan kebahagiaan, untuk memelihara diri dan untuk mewujudkan kerjasama, dan perkahwinan untuk mewujudkan kebahagiaan dan juga ketenangan. Itu tujuan sebuah pernikahan. Nikah misyar, nikah lelaki duduk rumah jadi Mr. Mama. Mr. Mama ini jadi Mr. Mama, isteri jadi Mrs. Papa. Oh, terbalik lah. Begitu terbalik. Suami duduk dekat rumah, isteri duduk dekat tempat kerja. Hukumnya makruh, dibenarkan, tetapi dia tidak patut diteruskan. Kerana perempuan hanya mendapat sebahagian daripada haknya. Hak apa dia? Hak untuk nafsu syahwat dapat, tetapi hak sebagai seorang isteri untuk bergantung kepada suami, dia tak dapat. Dan lelaki ini akan menjadi lebih lemah kerana dia ditanggung oleh seorang wanita. Kalau suami bekerja, isteri nampak suami tak mampu, dia nak bantu, okey, dibenarkan. Tapi atas isteri lah. Kalau isteri tak nak kerja dan suami boleh paksa. Tapi masalahnya ini, suami memang tak nak kerja, isteri yang bekerja. Saya pernah berhadapan dengan, saya pernah jumpa, ada saya kenal dulu seorang kakak ni, dia jadi peniaga dekat bazar, saya ingat dulu. Suami dia, tak ada sebut orang mana lah, orang negeri mana pun sama je. Suami dia ni memang tak boleh pakai. Memang kerja dia ambil gaji lah, mudah-mudahan. Dia ambil gaji setiap minggu. Setiap minggu dia akan minta duit dekat isterinya, dia nak beli barang. Macam tu. Sampailah perempuan ini bisnes dia merosot, lelaki dia apa? Lelaki itu cerai. Keadaan lebih
lelaki itu sebenarnya pun tak reda berkahwin dengan perempuan itu. Dia berkahwin sebab dia nampak perempuan itu berharta. Bila mereka bercerai, si suami tak nak mengaku anak perempuan itu ialah anak dia. Ini masalah. Ini masalah nikah misyak. Kahwin bukan atas dasar suka sama suka. Kahwin sebab harta. Bila dah bercerai tak nak bagi nafkah, bila dah bercerai dia tak nak bagi hak kepada anak dan juga perempuan itu. Itu masalah. Sebab itu nikah ini ulama hukumkan sebagai makruh. Sebab itu kalau kita ada anak-anak perempuan, tanya dia betul-betul, pastikan betul-betul suaminya bekerja ataupun tidak. Hari ini istilah hari ini apa dia? Janganlah dipelihara biawak hidup. Istilah hari ini mungkin pada awal tak nampak kesan, tapi bila dah bercerai, tuan-tuan kenallah bekas menantu tu macam mana. Menantu ke hantu air. Jadi itulah di antara perkara-perkara yang larangan daripada alim ulama supaya masyarakat tidak terlibat di dalamnya, kerana institusi rumah Allah, pembinaan masjid dan juga pembinaan rumah tangga ini isu yang besar kerana dia melibatkan hak orang lain. Sama juga bila berkahwin, kita melibatkan hak orang lain. Kepada si suami, kepada kaum lelaki, kepada ayah-ayah dan ibu-ibu yang ada anak lelaki, didiklah mereka dengan tanggungjawab, kerana mereka dilahirkan untuk itu. Janganlah kita pelihara biawak hidup, kerana bila dia hidup, dia sedap-sedap makan, memanglah dia tak dekat kita. Udah bila dia lapar, kita pun dikokaknya dia. Itulah keadaannya. Tuan-tuan dirahmati Allah, InsyaAllah pada perbincangan akan datang, tajuk seterusnya, tajuk yang berkait rapat dengan pemimpin, memandang jujur pengkhianat dan memandang khianat orang yang jujur. Itu tajuk yang besar. InsyaAllah kita akan tengok pada kuliah yang akan datang. Yang baik daripada Allah, yang kurang dari kelemahan saya sendiri. Di kesempatan ini saya mohon maaf ada terkasar bahasa daripada saya. InsyaAllah kita bertemu pada kuliah akan datang. Selamat Hari Raya Ma'adhaibatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata ad-daimah fi din fi dunya wal-akhirah. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan warzuqna lailatul qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.